مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, di antara kita doakan ada yang tak sihat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan lagi kesihatan kepada kawan kita yang tak sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan continue yang semalam punya pelajaran. Ada yang nak ulang semalam punya pelajaran? Ada yang ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana al-ma'u alatan li-taharati istadrada al-musannifu li anwa'il miyah. Maka lepas kita belajar apa itu bersuci, apakah itu bersuci, kenapa bersuci itu didahulukan daripada semua aspek. Kemudian ketika pengarang kitab ni mengatakan, Syekh mengatakan walamma kana al-ma'u alatan li-taharati, maka ketika mengingati bahawasanya alat untuk bersuci itu adalah air, maksudnya dia mengingati bahawa air ini adalah alat untuk bersuci, istadrada al-musannifu, maka pengarang kitab ni pun menyisip, maksudnya menyiapkan, menyediakan pembahasan berkenaan anwa' ilmiahi, macam-macam pembahagian air. Jadi di antara kita tengok betapa sayangnya ulama-ulama terdahulu, orang-orang alim zaman dulu, dia bukan cuma nak dia je tahu, maka dia berdakwah melalui karya. Maka di antara bentuk dakwah tu bukan cuma bercakap, berpidato dekat podium, termasuknya juga dengan berkarya, seperti yang dilaksanakan oleh ulama ini. Maka ketika faqala, kemudian beliau mengatakan faqala al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sa'umiyahi, maka air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Ada 7. Maksudnya yang sah digunakan untuk bersuci ni ada 7 macam air. Apakah 7 macam itu? Ada yang tahu? Ada yang nak jawab? Silakan. Tak ada? Yang pertama adalah ma'us sama'i, air langit. Ini pertama, air langit. Apa air langit tu? Iaitu an-nazili minha, yang turun daripada langit. Wahwa al-matur, maksudnya air hujan. Ni air yang pertama. So, kalau seandainya macam tasnim, dia duduk kat bawah, tiba-tiba dia rasa ada air jatuh daripada atas. Maka kena tengok dulu, maybe air yang masalah basuh baju dicampak kat bawah. Dia kan duduk spring bed, tingkat tinggi, main duduk atas, main lepas basuh baju, dia sidai air nitik-nitik. Oh, main kata tak boleh, air tu mak bersama air daripada langit pun dia ambil wuduk kat situ. Maksud dia mak bersama ni nazil minha, air yang turun daripada langit, bukan turun daripada tingkat 14. Faham tak Snem? Kalau nak ambil wuduk daripada air yang turun daripada langit tu, tengok dulu betul ke daripada langit. Kalau betul daripada langit, maka dia suci. Kalau turun daripada tempat sidai baju masyarakat, bukan air daripada langit. Kemudian yang
Kedua, air yang kedua yang boleh digunakan untuk bersuci, sah digunakan untuk bersuci adalah ma'ul bahri, air laut. Okey. Saya pernah tanya orang masa zaman saya belajar tu, tahu air laut. Dia tak pernah rasa. Sebab memang jauh. Daripada tempat saya belajar tu, nak jumpa air laut tu, kena naik kereta dalam 5 jam. Baru jumpa. So ada jugalah zaman sekarang ni pun orang tak tahu rasa air laut. Sebab tu ulama tu pun tulis air milih, air ni rasa masin. Tapi masin air laut, jangan masin laut. Okey? Kalau masin laut tu nak kahwin lah tu. Yang ketiga, ma'un nahari, air sungai. Yang ketiga air sungai. Macam mana rasa air sungai? Air hulu. Iaitu air ni rasa tawar. Air sungai. 1, 2, 3. Air langit, air hujan, lepas tu air laut, kemudian air sungai, tawar. Dan yang keempat, 5, 6, 7. 4 adalah ma'ul bi'ri. Ma'ul bi'ri, air telaga. Air telaga boleh digunakan untuk bersuci. Bersuci ni luas. Ambil wuduk, mandi wajib, mandi. Buat minum. Okey. Yang ke berapa ni? 4. 5, ma'ul air. Air mata air. Air mata air, betul. Ma' tu air tu mata. Ma'ul air ni, air mata air. Banyaklah air dia. Kemudian ma'us salji, air salji. Salji tu, kalau pernah jumpa salji, air tu, kalau salji tu kalau jadi air, dia boleh buat untuk bersuci. Kemudian ma'ul barodi, yang ke-7 adalah air. Ma'ul barodi ni air yang di pagi hari. Air apa panggil? Embun. Air embun. Susah betul lah. Tak terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu kan. Ma'ul barodi, air embun. Kemudian wa yajma'u hadhihi sab'ata qawlu kama nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Yang 7 ini, 7 pembahagian air ini, dia terungkap dalam satu kata-kata ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. 7 air ini terungkap dalam satu kata-kata ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Air yang turun daripada langit dan air yang keluar daripada bumi, ini semuanya boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Ini ungkapan. Apa air suci itu? Air yang turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi. Senang kan? Cuma dia bagi kepada 7. Kemudian yang 7 tadi dibagi lagi. Banyak bahagian Ustaz. Pening balik. Begitulah orang namanya belajar. Nak sedap, nak enjoy, tak payah belajar lah. Tetapi Imam Syafi'i pun pesan, kalau kamu tak nak rasa pahitnya belajar, maka kamu perlu redha untuk selamanya dalam kejahilan. Kalau tak nak letih belajar, tak nak susah belajar, maka kamu kena redha lah seumur hidup jadi orang jahil. Maka kita bersyukurlah dapat belajar. Pahit manis kita telan. Okey. Mula-mula pembahagian air yang ditunjuk. Lepas tu nak turun daripada langit, naik daripada bumi. Naik daripada bumi. Keluar daripada bumi, turun daripada langit. Kemudian dibagi lagi air tadi menjadi 4 bahagian. Okey, 4 bahagian inilah yang kita akan fokus. Maksudnya dia akan menjadi lebih terperinci lagi. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Ini ayat yang pertama. Ayat apa itu? Suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Tahirun, dia zat dia itu suci. Okey? Dia sendiri suci. Mutahhirun, dia boleh mensucikan yang lain. Ghairu makruhin,
tidak makruh untuk digunakan. Air apa ini? Ini adalah air mutlak. Pernah dengar air mutlak? Inilah air mutlak. Air mutlak tu dia sendiri bersih dan dia boleh membersihkan orang lain. Maka jadilah engkau, jadilah kita seperti air mutlak. Kita pun bersih, kita boleh membersihkan orang lain. Dan tidak makruh untuk digunakan. Apa air mutlak tu Ustaz? Bagi lagi air mutlak tu apa? Air mutlak ini adalah an-qayyidil lazimin. Nama dia ni tak menetap. Dia tak tetap nama dia. Contoh macam Nazmi. Nazmi ni mutlak dia. Saya tengah study, saya ingat Nazmi. Maksud dia apa? Bila dekat office, nama dia siapa? Nazmi. Bila dia balik kampung, nama dia Jemi. Bila dia main kereta, nama dia Jem. Maksudnya dia tak ada koyit. Nama dia tu tak tetap. Orang nak panggil suka hati lah. Yang penting dia bahagia. Dia tak ada ketetapan nama dia tu. Kalau macam ada orang tu nama dia sama je kat mana-mana. Kat rumah ke, dekat office ke, semua sama. Semua orang panggil dia Abang Jago. Contoh macam Anik, mana orang panggil dia Abang Jago. Okey, air mutlak ni air yang koid dia tak berubah. Ada siapa boleh bagi contoh? Mungkin saya nak tanya, mungkin ada yang faham ataupun yang salah faham. Cubalah bagi contoh. Letih lah saya cakap seorang. Ada yang nak bagi contoh air mutlak. Macam mana air mutlak? 1, 2, 3. Tak ada. Nak kena tunjuk ke? Air kolam. Air kolam, Rafiz. Air kolam. Bagilah contoh. Tu saya suruh cakap. Sebab dia panjang. Kenapa awak kata air sungai? Betul, semua betul. Air sungai, air kolam. Okey, sekarang saya bagi contoh. Kenapa air sungai dikatakan air mutlak? Kenapa? Boleh bagi tak contoh? Mengalir. Kalau mengalir nama dia air sungai juga. Tak kena najis. Tu air mutan najis, tak kena macam ni lah. Okeylah, saya bagi contoh, cuba kalau tak faham bagi tahu. Nama dia tak tetap. Contoh saya ambil air air sungai. Bila dia duduk dalam sungai, nama dia air sungai. Betul. Bila saya ambil gelas, saya ambil air sungai tu, saya masak, dia jadi air apa? Air masak. Bila saya ambil Milo dekat belakang tu, saya letak Milo. Dia jadi air apa? Air Milo, betul. Itulah contohnya air mutlak. Koid dia tu, nama dia tu tak tetap. Berbeza dengan air kopi. Air kopi pergi letak dalam kolam. Air apa nama dia? Air kopi. Pergi letak dalam botol, nama dia air kopi. Buat jadi aiskrim kopi. Buat jadi flavor whip pun jadi kopi. Macam tu. Yang keluar dari bumi. Betul ni. Keluar dari bumi pun juga air mutlak. Tu sangat umum. Jadi itulah cara untuk kita tahu. Maksudnya koid dia tu tak menetap. Nama dia boleh berubah-ubah. Maka dia dinamakan air mutlak. Maka dia suci untuk diri dia sendiri dan dia boleh mensucikan yang lain. Dengan syarat dia tak ada campur benda lain lah. Bila ada campur yang lain, maka pembahasan dia menjadi lain. Macam contoh air telaga lah. Air telaga. Bila duduk dalam telaga, nama dia air telaga. Tapi bila kita masak, jadi air masak. Bila kita buat air orange, dia jadi air orange. Twister. Macam-macam. Yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhin istiqmalu. Dia suci. Air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Ini nombor 2. Suci mensucikan, makruh untuk digunakan. Ada juga Ustaz makruh untuk digunakan. Aduhai. Apakah air itu? Iaitu air musyammal. Air yang dijemur
di bawah terik matahari. Kan? Air yang diletak dalam bekas besi, kemudian didemur tengah matahari. Tetapi ulama-ulama mengatakan bahawasanya ini tak berlaku di negara Asia, yang mana panas itu tak sama macam negara 4 iklim. Tetapi hukum dia pun berbeza. Dia makruh untuk digunakan itu di badan. Maksudnya makruh tidak makruh untuk digunakan di badan, tidak di baju. Kenapa ada pembahasan macam tu? Sebab dia tahirun mutahhirun. Dia suci, mensucikan. Air itu suci, dia boleh mensucikan yang lain, tetapi dia tidak dimakruh untuk digunakan di badan kerana akan ada timbul madarat, timbul bahaya. Tetapi kalau di baju boleh. Contoh air itu kita buat basuh baju. Kan dia suci, dia boleh mensucikan yang lain. So dia boleh gunakan untuk maybe baju kita ada najis. Kita boleh guna air musyammas ini untuk basuh baju. Tetapi untuk ambil wuduk ini makruh. Faham? Untuk mandi wajib makruh. Air panas tu. Kan? 100 saja sisi. Contohlah. Itu air yang kedua. Air musyammas. Suci mensucikan, makruh untuk digunakan di badan. Tetapi berbeza lagi hukum. Bila air musyammas tadi menjadi sejuk. Bila dia jadi sejuk, maka hilanglah kemakruhan ketika digunakan di badan. Faham? Sebab dia ada elemen-elemen yang boleh timbul karat, maka itu tidak baik untuk kesihatan. Dengar? InsyaAllah, alhamdulillah, hari ini kita bahas dua jenis air ni dulu. Tahir mutahhirun, dan suci mensucikan. Dia suci, dia boleh mensucikan yang lain, air mutlak. Yang kedua, dia suci dan boleh mensucikan yang lain, tetapi makruh untuk digunakan di badan, itu air musyammas. Ada lagi yang ketiga, suci tetapi tidak boleh mensucikan yang lain. Kan? Dan ada juga air mutanajis, air yang kena najis. Dua ni kita sambung esok, insyaAllah, sebab lain tak berapa nak mendukung. Kurang lebihnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita manfaat, berikan kita keberkatan hidup, dan apa yang kita buat semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dan doakan kami yang di sini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan safar kami, dan doakan kami selamat pergi, selamat balik. Allah mudahkan segala urusan kita. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana aurati wa aminir rawati ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wa ikhwani wa sa'idin fildani ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlaw wa judan manna
biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahda bikulli suni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.